Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekejap kan. Sekarang saya berada di kawasan Banglo Moli yang terletak di tengah-tengah bandaraya KL. Saya akan ceritakan sedikit sebanyak kisah yang saya tahu. Sekejap, saya ada screenshot tadi. Okey, ini adalah kisah yang diceritakan. Saya akan baca. Seorang orang gaji mati kena bunuh. Badan mangsa dibuang dalam tangki air belah atas kali. Kepala mangsa sampai sekarang tak dijumpai. Kejadian ini berlaku pada tahun 2008. Kejadian bunuh itu. Dan Moli yang dikatakan anak kepada owner rumah ni mati dibunuh oleh 3 orang perompak. Dan orang gaji yang menjaga Moli itu juga mati dibunuh di kawasan luar rumah, di kawasan kereta Proton Tiara. Saya akan tunjukkan nanti. Ditinggalkan oleh ayahnya. Moli ni dalam umur lebih kurang 12 tahun, masih budak lagi. Mak dan ayahnya telah meninggal dunia ataupun mati akibat oleh kemalangan jalan raya lah. Cerita ini diceritakan pada salah seorang yang menjaga atau Pak Gad yang menjaga kawasan rumah ni. Diceritakan kepada salah seorang kawan saya dan dia bagi tahulah pada saya. Dan juga ada versi lain juga, cerita yang mengatakan rumah banglo ni, iaitu saya akan pergi belah kanan dulu. Iaitu orang gajinya telah melakukan sihir kepada anak perempuan yang bernama Moli itu. Dan kemudian beliau balik semula ke Indonesia dan tidak dapat pulang kembali ke sini, yang menyebabkan anak beliau stres dan depres disebabkan beliau rapat dengan orang gajinya. Kemudian anaknya membunuh diri, mengkelar tangan berdarah. Ada bahagian bawah tu yang akan menghalakan kita ke bahagian dapur bawah. Jadi saya akan pusing dulu di bahagian atas ni, tingkat pertama ni. Juga dikatakan rumah ini pernah menjadi satu tempat pemujaan. Di kawasan ni adalah kolam. Tingkat bawah ni adalah kolam. Mungkin di sini tempat pemujaan ni. Tuan boleh lihat ni. Tapak pemujaannya masih ada lagi, cuma dah kabur dah. Saya tak pasti dia melakukan pemujaan tu apa. Juga dikatakan sini ada setengah individu yang melakukan pemujaan di kawasan ni. Beliau diganggu oleh sosok lembaga hitam. Kemudian mereka lari dan terjatuh. 2 orang daripada mereka meninggal serta-merta. Itu hanyalah ura-ura yang dikabarkan mengenai tempat ini. Ada lift guys. Orang kayu 3 tingkat, 4 tingkat. Agak malap sikit lampu sebab saya pakai dia punya pembalut ni. Sebab tak nak kasih terang sangat. Boleh lihat tangganya memang agak cantik Kita akan pusing di bahagian belah kiri pula untuk lihat apa yang ada di bahagian belah kiri. Top floor death.
Kalau boleh nampak top floor. Activity book. Kawasan ni memang agak luas kan. Kalau saya nak explore untuk satu video saja, saya tak tahu. Mungkin saya akan cut juga nanti ya. Boleh lihat hasil-hasil seni lukisan mereka yang datang buat graffiti di sini. Di kawasan luar tu terdapat satu buaian. Mungkin saya akan pergi sebentar lagi. Ini ada laluannya untuk menghala ke bahagian padang luar sana. Ini laluannya. Laluan untuk keluar. Kita akan keluar waktu selesai explore tu lah, sekali jalan. Kawasan kolam ni tak nampak sebab saya bilik yang saya masuk ni ada kemungkinan adalah bilik untuk budak-budak bermain. Boleh lihat di bawah ni dapat alat-alat mereka seperti taskar untuk budak-budak bermain. Mungkin Molly bermain di sini. Kalau benar dikatakan betul namanya Molly. Terdapat banyak ni gambar-gambar seperti Simpson. Di tingkat atas pun ada juga. Mungkin orang yang datang di sini hanya tahu lukis tu. I'm your father. Okay. Kita dah pergi bahagian sana. Apa tu? Don't look back. Don't look back. Kita pergi bahagian belah kanan. Kita akan naik atas. Gambar lukisan alien guys. Kita akan pergi belah kanan dulu. Saya nak tengok kalau ada tadi. Tak ada ni surat khabar Cina. Saya rasa rumah ni kemungkinannya adalah rumah tinggalan keluarga Cina. Tak tahu dia ada surat khabar Cina ni. Mungkin lah juga. Assalamualaikum. Tandas. Ada orang sedang mandi. Boleh lihat memang semua gambar-gambarnya. Gambar ni mungkin tu je yang dia tahu lukis. Bilik ni pun juga menjadi salah satu tempat hotspot untuk para tim paranormal datang ke sini untuk buat sesi uji nyali. Ni tak ada apa kanan ni. Sebelah kiri ni tengok. Banyak bilik lagi. Kita masuk bilik belah ujung ni dulu. Inilah tandasnya.
Seperti yang dikatakan, rumah ni mungkin dah ditinggalkan dari awal tahun 2000 2008 tadi 2006 mungkin Jadi siapa tahu cerita sebenar. Kalau kita nak tahu, mungkin kita kena pergi ke pejabat hartanah, tanya pemilik owner sendiri apa yang jadi sebenarnya di kawasan ni dan kenapa ianya ditinggalkan macam ni. Rumah ni masih lagi di dalam proses lelongan, tapi saya tak tahulah nilainya berapa juta. Work in progress. Kita explore di bahagian tu. Kita akan pergi bahagian belah sini. Boleh lihat tepi-tepi ni dah tak ada dah dinding ataupun halang, hanya tinggal sebatang ni je. Dan keadaan memang agak malap sebab saya hanya pakai torchlight macam ni je. Sebab kita berada dalam rumah. Saya malas nak ni nanti pencahayaan ni kurang cantik. Memang besar dia untuk saya explore dengan video yang pendek. Okey, video ni akan jadi 40 minit, 50 minit atau sejam. Assalamualaikum. Ada bilik besar ni. Ada serabut. Allah. Walaupun nampak ini kayu tapi dia dilapik dengan apa ni orang kata, dengan simen, so agak safe untuk saya berjalan di kawasan ni. Ini adalah keadaannya bilik air. Rumah yang besar macam ni memang bilik air ni pun banyak. Dan juga design cantik. Ini adalah tingkat kedua. Dia ada basement di bawah, iaitu di kawasan kolam, dan juga ada rooftop. Saya tak silap. Ini adalah tingkat paling atas, iaitu master bedroom. Kita akan naik ke bahagian paling atas, iaitu di master bedroom, dan kemudian akan turun di basement dan akan pusing sekeliling untuk saya tunjukkan bagaimana keadaan semasa rumah ni yang dah ditinggalkan lebih kurang 10 tahun. So total rumah ni adalah 4 tingkat. Okey, itu adalah master bedroom ni. Kemungkinan ni adalah ruang tamu. Ada apa ni? Tika ni. Assalamualaikum. Ada orang lagi kat bilik di atas ni. Bilik yang dah memang penuh dengan kabinet-kabinet ya. Sekarang jam menunjukkan, kejap saya tunjuk. Jam menunjukkan pukul 3.30 pagi. Banyak guys yang dia punya ni. Almari lah, kabinet.
Ini adalah bahagian tandas master bedroom. Ini bahasa Cina kan, saya tak pandai baca. Mungkin siapa yang pandai baca boleh bagi tahu apa maksud dia. Bahagian bathtub. Transit tu ada tengok. Where cabbage belong. Inilah dia kawasan bilik air tingkat atas, paling atas, iaitu master bedroom. Kita akan pusing kat sini untuk lihat apa ada. Tak ada apa. Di luar sana adalah jalan raya. Rumah yang menghadap jalan. Okay, saya akan turun di bahagian basement, iaitu di bahagian kolam. Press here. Kita cuba. Tak ada apa. Tak ada apa aku. Okey, kita akan turun melalui tangga ni. Kawasan kolam di bawah ni saya tak dapat nak tunjuk sebab saya malas nak buka torchlight ni. Tangga yang di sana tadi tu dia sama je, dia akan menghala ke di bawah sana, tak silap saya. Dia akan menghala ke bawah sana. Kita akan turun di sini. Ini dia keadaan bilik di bawah. Sekejap saya tunjuk. Basah geng. Ini bahagian kolam dia, saya terangkan sekejap. Okey, itu adalah bahagian kolamnya. Memang belicak sebab tadi hujan. Tak dapat lagi gitu. Kita pusing-pusing kawasan ni je. Tak pasti ni apa. Ini adalah basementnya. Itu yang akan mengalir ke kawasan Buayan dan juga Padang tu lah. Saya rasa ni adalah saya pijak. Ada bunyi benda jatuh kan.
Ada bunyi lagi. Kalau ada nampak. Ini adalah bilik orang gajinya. Saya rasa sebab bilik ni kecil dan juga ada toilet lah. Kemungkinan lah. Assalamualaikum. 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 Uish, gelap kan. Itu akan menghala ke bahagian kolam. Yang kita dengar bunyi tadi dia macam jatuh daripada arah pokok ni. Ini adalah Roton Tiara yang saya katakan tu. Tadi Roton Tiara yang dikatakan lalui cerita-cerita. Ada benda jatuh lagi bahagian sana. Kereta lama Roton Tiara. Nombor plate ni pun dah tak ada. Tingkap pun dah pecah-pecah. Ini saya tak puas hati aja ni. Belah sana tu. Sekejap lagi kita akan pergi. Saya nak tunjuk ni. Nak tunjuk anda. Oh itu. Itu adalah buayan ni. Tapi saya nak lalu mana ni. Tak tahu kita boleh pijak rumput ni pun basah. Tak nampak Mungkin saya akan bukakan sekejap. Okey, kita berada di kawasan luas, so saya akan buka sekejap. Ada lubang agak bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah buayan yang dikatakan oleh kawan-kawan di sini pernah mereka melakukan rakaman dan buayan ni bergerak sendiri. Bukan tempat spot juga. Buayan lama ni. Ini macam kuku lah. Saya badan besar ni, saya tengok karat-karat ni pun macam tak nak naik. Ini adalah kawasan padangnya. Saya kena tengok bawah ni. Ada kursi. Di sana adalah rumah jiran, tapi rumah tu dah abandon. Rumah tu pun dah kosong juga. Inilah laluan untuk kita yang saya tunjuk tadi keluar tu. Sini dia menuju ke sini pula. Ini adalah laluan masuk. Laluan masuk ni agak scary juga. Boleh tengok pokok-pokok macam ni. Bunyi tu memang datang dari arah ni sebab mungkin faktor pokok-pokok yang macam ni, buah-buah jatuh ke apa ke so dia mendatangkan bunyi yang banyak. Gedegang. Assalamualaikum. Okey, ini laluannya. Boleh tengok So kalau kita melalui pintu ni, kita akan masuk balik ke rumah.
Rumah banglo Moli ni dikatakan sebenarnya nama banglo ni adalah banglo Akmi. Mereka memberi nama banglo Moli disebabkan oleh ni lah, oleh nama-nama Moli yang diorang conteng-conteng di kawasan tangga tu. Saya tunjukkan kejap. Saya cari mana tangga. Okey. Ni dia tangga ni. Kalau di dalam saya kena masukkan balik dia punya diffuser ni. Sekejap. Okey. Kita dah masukkan balik diffuser ni, lampu ni. Saya akan bawa kamera turun. Dia turun, dia akan pergi ke tempat bawah tadi. Tapi kita jalan-jalan explore di kawasan rumah banglo Akmi atau banglo Moli. Ini adalah kawasan dapurnya. Selain nama Moli, terdapat juga nama Lisa ni. Alisa. Assalamualaikum. Ada bunyi tadi ya. Saya perasan ada bunyi. Terdapat surat khabar Cina, so saya pun rasa kemungkinannya ini adalah rumah Chinese. Saya tak tahu saya nak letak kamera di mana untuk kita lakukan rasa alert sebentar. Mungkin di bawah ni gelap. Ni tapak pemujaan. Mungkin saya boleh duduk di belakang ni. Okey. Kita akan lakukan sesi rest and alert sekarang. Okey, saya akan duduk di belakang kamera. Sebab saya ni pemalu orangnya, so kita layan je lah sesi rest and alert di kawasan apa ni, tapak pemujaan.
Saya rasa kita dah selesai rest leg di kawasan tempat pemujaan ni. Kenapa dia? Oh, okey. Ni kawasan pemujaan ni. Kita dah selesai rest leg dan di sini memang alhamdulillah tak ada apa-apa gangguan ke apa-apa ni. Cuma kita dengar bunyi apa ni, bunyi katak, bunyi cengkerik. Tapi yang di bawah tadi tu saya agak muskil lah bunyi apa masa kita di bawah tadi tu. Okay, jadi saya akan sekejap Okay, so guys, saya rasa setakat di sini saja penelusuran kita di kawasan rumah banglo Muli di tengah kota ni. Saya pun tak tahu di mana. Nama banglo ni juga dikatakan ialah banglo Acme. Banglo Acme, lebih kurang macam tu lah. Dulunya kawasan ni saya tak tahu sebab apa, tapi seperti yang saya ceritakan pada awal tadi, ada lakunya pembunuhan oleh 3 perempak. Lepas tu Muli mati, orang gajinya mati, dan mak bapaknya pun dah memang mati aksiden. Allahualam, kita tak tahu cerita yang sebenar. Tapi ni lah eksplorasi yang saya dapat kongsikan kepada anda. Memang agak berat dan jembal Okay guys, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share video Dark Tourism Malaysia. Semoga kita bertemu lagi pada next video. Assalamualaikum. Throughout my life, I have never believed in the unseen world until I encountered one. Jadi sesuatu guys. There is things in this world that we can't explain with science and technology, let alone our limited mind when it's come to unravel mystical phenomena. I would like to take you to a journey of the wonders and beauty of the nature. The night draws its curtain. Apa yang you nampak? Picture of the dark awakening. This is my view, my life, my passion. This is Dark Tourism Malaysia.